Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1 tahun 2021. Apa khabar kamu semua? Cikgu harapkan kamu semua sentiasa dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi dengan kamu berkenaan dengan kemahiran belajar, yang mana kita sudah maklum semua pelajar perlu memiliki kemahiran belajar supaya dapat belajar dengan lebih berkesan dan juga lebih efektif. Okey, jadi saya harap hari ini kamu semua dapat bersama-sama sehingga habis video ini ditontonkan, dan semoga ia memberi manfaat yang berguna kepada kamu semua, insya-Allah. Cuba kamu list apa masalah yang kamu sering hadapi ketika kamu belajar. Tak kisahlah ketika cikgu mengajar ke, ketika kamu mengulang kaji ke, ataupun ketika kamu sedang berbincang ke apa ke dan bersama kawan-kawan kamu. Okey, ada banyak kan masalah-masalah yang mengganggu seorang pelajar tu ketika belajar. Antara yang cikgu listkan di sini ialah bosan, boring, tidak berminat, lepas tu terganggu dengan perkara-perkara yang mengganggu emosi, pengaruh media sosial, terutamanya telefon, televisyen, internet, dan ada juga yang terlibat dengan percintaan, dan macam-macam lagi masalah-masalah belajar yang sering mengganggu pelajar, termasuk kamulah. Okey. Okey, apa itu kemahiran belajar? Okey, kemahiran belajar ni iaitu satu kemahiran untuk menyediakan diri kamu bagi menerima ilmu yang diajar oleh cikgu. Okey, kemahiran ni sangat penting untuk memastikan apa yang diajar oleh guru kamu itu kamu dapat terima dan faham dengan lebih jelas. Di sini cikgu senaraikan kepentingan kemahiran belajar ni bagi semua pelajar-pelajar. Yang pertamanya ialah dengan adanya kemahiran belajar kamu dapat menguruskan masa dengan lebih berkesan. Yang kedua, kamu mengumpul dan memproses maklumat yang diberikan oleh cikgu dengan lebih tepat. Yang ketiga, meningkatkan daya ingatan. Dengan adanya kemahiran belajar, teknik-teknik belajar yang berkesan ni, kamu dapat menguatkan daya ingatan kamu dan lebih faham apa yang telah kamu pelajari. Okay, yang keempat, membina budaya belajar yang betul dan berkesan. Okay, kadang-kadang pelajar ni dia belajar je 1 hari 2-3 jam, 1 hari 2-3 jam, tapi tetap tak dapat nak kuasai pelajaran, tetap tak dapat nak ingat apa yang dihafal. Kerana apa? Kerana dia tidak menguasai teknik ataupun kemahiran belajar yang betul. Itulah sebabnya bila tidak ada teknik yang betul, Mak Faisal tak tahulah cikgu, saya baca selalu tapi saya tetap tak ingat dan tak faham macam mana nak buat. Okey, yang keberapa? Yang kelima, dengan adanya kemahiran belajar ni dapat memuput disiplin belajar. Disiplin belajar. Waktu ni nak kena belajar ni. Okey, matematik cara belajarnya begini, sains cara belajarnya begini, bahasa Melayu sejarah caranya begini. Jadi kamu ada disiplin dan cara yang betul untuk kamu belajar. Dan yang terakhirnya ialah membantu meningkatkan pencapaian akademik kamu. Of course, bila kamu sudah ada kemahiran belajar yang betul, kamu menguasai teknik-teknik yang betul, jadi kamu boleh jawab Faisal. Bila jawab Faisal, keputusan Faisal kamu akan lebih bagus dan prestasi akademik kamu akan meningkat. Kemahiran belajar ni ada banyak, tapi hari ini cikgu nak sentuh dalam video hari ini ialah kemahiran mendengar dan kemahiran bertanya soalan. Okey, kita tengok apa yang dikatakan tabiat mendengar yang baik. Okey, yang pertama, kamu perlu duduk dalam keadaan senyap dan bersedia. Duduk dalam keadaan senyap dan
dan sebagainya. Janganlah kamu tergodek atas katil tu kan, dia berlengkang lagi atas katil. Tak maulah, tak mandi, tak apa lagi dah. Siapkan diri kamu seawal yang mungkin sebelum kelas PDPR berlangsung. Dan kamu cari tempat yang sesuai. Selalunya sepatutnya kamu belajar dia ada meja study, ada kerusi, ada pencahayaan yang elok, dan kamu bersedia di satu tempat tu dengan keadaan yang bersedia. Yang kedua, tidak berbual dan tidak berbuat bising. Dekat rumah susah lah kan, ada adik ni lagi ketong-ketang, mak duk masak ke dapur lagi. Jadi kamu cari tempat yang sesuai. Yang paling sesuai di bilik kamu lah. Kamu duduk dalam bilik kamu, situ tenang dan sunyi. Kamu bolehlah fokus, bolehlah dengar apa yang diceritakan oleh cikgu. Okey, yang ketiga, dengar dengan teliti apa yang diajar oleh guru. Jangan pula sambil cikgu duduk buat PDPR di dekat dalam grup WhatsApp kamu, secara Google Meet ke, kamu duduk tengok sambil tengok TV pula, sambil tengok radio, sambil tengok duduk menyembang dengan kakak ke dengan saudara-saudara yang lain ataupun dengan kawan kamu. Ia akan mengganggu proses mendengar kamu. Yang keempat, jangan beranggapan kamu tahu semua benda. Itu kesilapan pelajar. Belagak lah, tak mau dengar apa orang cakap, tak mau dengar apa yang cikgu ajar, kerana rasa diri tu sudah tahu semua benda. Itulah masalah kamu. Orang kata apa, bodoh sombong ke apa? Bukan bodoh sombong kan. Kita tak semua benda kita tahu atas dunia ni. Ada banyak benda yang kita perlu pelajari, ada banyak benda yang perlu kita dengar. Jadi tolong fokus dan duduk diam. Okey, yang kelima, bertanya soalan apabila dibenarkan. Mungkin cikgu kamu tak okey, kamu punya soalan, masa itulah kamu tanya soalan, ataupun tanyalah soalan benda yang perlu ditanya. Mungkin kamu tak faham, mungkin kamu keliru, dan sebagainya, yang memerlukan pencerahan daripada cikgu kamu dengan lebih lanjut. Okey, kepentingan bertanya soalan. Apa pentingnya seorang pelajar bertanya soalan kepada guru ketika pembelajaran sedang berlangsung? Yang pertamanya, kerana untuk mengetahui masalah yang kamu tak faham. Mungkin hari tu topik yang cikgu ajar tu kamu kurang faham, kurang jelas, maka pentingnya di situ kamu bertanya soalan. Yang kedua, ingin mengenal perkataan-perkataan maupun istilah baru yang kamu belum tahu. Subjek apa yang selalunya ada istilah-istilah yang susah untuk difahami? Subjek apa? Subjek sains kan, banyak istilah-istilah yang kamu tak faham, yang kamu baru kenal. Jadi di situ kamu boleh bertanya soalan. Kalau tak tanya soalan, kamu tak faham. Yang ketiga, bertanya soalan ni penting untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik apabila terdapat masalah. Macam tadilah, tak faham, tanya. Bila kamu tanya, cikgu akan jawab, cikgu akan perjelaskan lagi, barulah kamu dapat selesaikan ketidakfahaman kamu tu. Okey, yang keempat, untuk memantapkan pemahaman semasa pengajaran dan pembelajaran. Kita tahu dah sikit-sikit, tapi kita nak tahu dengan lebih jelas dan lebih mendalam supaya ingatan tu lebih lama dan kamu lebih faham. Nanti senanglah kalau kata cikgu bagi latihan, kamu boleh jawab dengan mudah. Okey? Tu mana kita nak tanya soalan pada cikgu? Takkan cikgu tengah cikgu duk mengajar tu kamu nak menjelaskan. Okey, kita tengok waktu mana kita boleh tanya kepada cikgu untuk merungkaikan permasalahan kamu. Okey, yang pertama, apabila kurang faham selepas penerangan cikgu. Okey, cikgu tak okey, siapa yang tak faham boleh tanya soalan. Masa tu kamu pun tanya benda yang kamu tak faham, benda yang berkaitan dengan apa yang diajar oleh cikgu. Yang kedua, apabila diberi peluang oleh guru, sama jugalah. Yang ketiga, apabila selepas guru beri penerangan, tu kita tadi cikgu belum masuk, baru Bismillahirrahmanirrahim, baru nak mula bab, kamu dah tanya soalan yang advance, yang cikgu tak sentuh lagi. Dengar dulu apa yang cikgu bagi tahu, penerangannya bersama dulu, barulah kamu tanya. Okey. Dan yang keempat, apabila tidak dapat selesaikan latihan yang diberikan.
Okey, masa mengaji tu dah faham dah cikgu ajar tu, tapi tiba-tiba bila nak buat latihan rasa blur balik. Masa tu kamu boleh je bertanya dengan cikgu. Okey, sekarang ni PDPR kan jadi susah sikit cikgu. Kamu nak bertanya tak ada apa, insya-Allah kamu boleh je WhatsApp cikgu, tapi tengoklah waktu, jangan sampai 12:30 malam baru kamu nak WhatsApp cikgu kan. WhatsApp lah waktu siang. Okey, tanya elok-elok. Tengoklah sama waktu, kalau waktu tengah makan tengah hari, kamu tengok sekejap, jangan tanya lagi kan, bagi peluang nanti cikgu kamu marah pula tengah-tengah duduk suap nasi kamu tanya soalan kan. Mestilah dia pun bad mood nak jawab soalan kamu. So cari masa yang sesuai, yang mana kamu rasa cikgu tu bersedia untuk membantu kamu. Boleh ya? Okey. Sekarang kamu serba sedikit sudah dapat tahu berkenaan dengan kemahiran mendengar dan kemahiran bertanya soalan. Okey, ada sedikit lagi berkenaan dengan bertanya soalan ni, iaitu satu persoalan. Kenapa malu bertanya? Ramai pelajar yang malu bertanya. Tak tahulah malu bertanya ke segan nak bertanya ke malas nak bertanya. Okey, mari kita tengok apakah sebab-sebab kenapa pelajar ni tidak bertanya soalan, walaupun hakikatnya dia tak faham pun lagi apa yang diajar oleh cikgu tu. Okey, yang pertama ni ialah perasaan rendah diri. Apa itu perasaan rendah diri? Perasaan rendah diri ni lebih kurang macam ni lah, dia tak confident nak tanya cikgu. Nak ada dalam hati itu benda nak tanya tapi tak tertanya kepada cikgu. Dia jadi rasa rendah diri, lagi cikgu cakap apa pula, lagi kawan kata poyo pula kan, banyak sangat tanya soalan. Last dia pun biarkan saja soalan tu tergantung. Yang kedua, takut ditertawakan oleh rakan-rakan macam tadilah. Rasa rendah diri tu dah kaitan dengan rasa rendah diri. Lagi kalau aku tanya lebih-lebih, orang gelakkan aku pula, orang kata aku ni apa sampai tahu tu pun tak tahu kan. Jadi sebab itulah dia pun diam saja, tak tanya kepada cikgu. Yang ketiga, tiada keyakinan diri. Sama juga dengan perasaan rendah diri kan, tak yakin nak bertanya soalan, takut benda-benda yang tak logik pun di fikiran dia kan. Patutnya tanya je lah, buat apa nak takut kan. Kita yang tak faham, kita yang nak hadap pelajaran tu kan. Kalau kita tak tanya, sampai bila kita nak faham kan. Okey, yang keempat, merasakan orang lain lebih bijak kan. Dah rasa segan macam tu, rasa orang ni lebih pandai daripada kita, dah kita pun duduk diam. Sampai sudahlah kita jadi tak bijak kan. Jadi sekarang ni saya minta kamu, okey, untuk pelajar-pelajar nanti bila ada kelas bersemuka ke apa ke, jangan ada sikap-sikap yang negatif seperti ni. Kamu kena yakin, kamu kena berani untuk masa depan kamu, untuk kamu lebih faham pelajaran tersebut. Siapa yang rugi kalau kamu tak bertanya soalan? Diri sendiri yang akan rugi. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian cikgu untuk kemahiran belajar hari ini. Kemahiran apa? Kemahiran mendengar dan kemahiran bertanya soalan. Okey, jadi sebelum cikgu tamatkan video ni, ada sedikit kata-kata hikmat lah berkaitan dengan kemahiran kita belajar hari ini, iaitu satu, malu bertanya sesat jalan kan. Tak tahu tempat tu kat mana, tapi tak mau tanya orang, tak mau baca direction, yang jadi sampai kesudahlah kamu tak sampai ke destinasi yang kamu hendak tuju. Yang kedua, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kalau ada keinginan, kalau ada keazaman, kamu akan berusaha untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Kalau kamu hanya hangat-hangat teh ayam, insya-Allah sampai sudah pun kamu tidak akan sampai. Jadi, untuk hari ini saya harap kamu semua dapat manfaat yang berguna daripada video perkongsian ini, dan saya harap kamu dapat aplikasikan dalam pembelajaran kamu seharian, dan semoga kamu sentiasa istiqomah untuk belajar, sentiasa berfikiran positif, dan sentiasa bersedia untuk menghadapi PDPR, dan insya-Allah semoga suatu hari nanti sampai jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.